Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan salam Aidilfitri. Saya Azrul Amil Amir. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Sempena Hari Kemerdekaan Negara ke-54 yang jatuh pada hari kedua sambutan Aidilfitri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengingatkan rakyat dalam keriangan menyambut Aidilfitri. Jangan dilupa perjuangan pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah membawa kepada kemerdekaan negara. Ingatan itu dizahirkan Datuk Seri Najib menerusi laman Twitternya hari ini. Bertemakan Satu Malaysia Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera, Hari Kemerdekaan tahun ini akan disambut serentak dengan Hari Malaysia pada 16 September nanti. Pada majlis rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana semalam, Datuk Seri Najib turut memotong kek sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta rakyat mengelak diri daripada terpengaruh dengan isu-isu yang boleh memecah belah perpaduan kaum. Beliau juga mengharapkan generasi kini sentiasa mengenang jasa pejuang negara. Katanya ketika ini banyak kecenderungan daripada pihak-pihak tertentu yang mengganggu ketenteraman dan perpaduan kaum. Ia perlu dibendung bagi mengelak timbul semangat perkauman dan menjejaskan kestabilan politik negara. Sempena dengan sambutan kemerdekaan ini, kita peringatkan diri kita sesama kita. We just remind ourselves. Dan kalaupun kita boleh mempelajari daripada negara-negara lain, kita harus tahu Malaysia ada sejarah, latar belakang dari segi rupa bangsa dan kaum dan agama dan budaya yang berbeza-beza. Kepelbagaian ini harus dilihat sebagai satu kekuatan. Tan Sri Muhyiddin menyatakannya pada majlis rumah terbuka Aidilfitri bagi kawasan Parlimen Pagoh, Johor. Dalam pada itu, beliau menggesa timbalan Presiden PAS, Mat Sabu, segera kembali ke landasan betul dan bertaubat kepada Tuhan. Sebagai seorang pemimpin Islam, Mat Sabu patut selalu berfikir terlebih dahulu sebelum membuat kenyataan dan sentiasa bercakap benar. Katanya tindakan memutarbelitkan kenyataan adalah satu dosa. Pada 21 Ogos lalu, Mat Sabu mencetus kontroversi dengan mengangkat komunis sebagai hero sebenar semasa peristiwa Bukit Kepong 1951. Walaupun negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, namun ancaman dalam dan luar termasuk ancaman komunis terus dirasai. Pemberontak ini tetap meneruskan perjuangan sesat mereka demi mempertahankan fahaman yang tiada tujuan itu. Ancaman komunis bermula sebelum merdeka lagi dan pada 16 Jun 1948, Malaya atau Tanah Melayu diisytiharkan darurat. Parti Komunis Malaya PKM melakukan pemberontakan bersenjata dan menyebabkan banyak nyawa terkorban. Ekoran itu, anggota polis ditambah secara mendadak mencapai lebih 75,000 anggota bagi menyekat keganasan PKM itu. Veteran polis Haji Muhammad Jamil, 79 tahun berkata, ketika itu pasukan polis dapat diperkuatkan dan mampu melemahkan pemberontak komunis. Kebanyakan mereka telah ditembak mati, telah dibunuh. Dan pada ketika itu, apabila kematian berlaku di dalam hutan semua, pihak polis lah, saya sebagai IO terpaksa pergi mengutip mayat-mayat bawa balik dalam hutan. Pada permulanya, mayat-mayat ini akan dipamerkan di depan-depan balai untuk pengecaman waris-waris. Secara tidak langsung, pengaruh fahaman komunis dapat disekat dengan berkesan. Dalam jangka masa 12 tahun, lebih 10,000 pemberontak komunis dibunuh, ditangkap atau menyerah diri hasil usaha polis dengan kerjasama rakyat setempat. Haji Muhammad Jamil menggambarkan betapa eratnya hubungan di kalangan rakyat pelbagai kaum. Tapi masa itu tak ada langsunglah kata perbalahan. Semuanya jadi satu kaum, bekerjasama, sering membantu antara satu dengan lain. Hubungan baik di kalangan pelbagai kaum ini akhirnya memaksa British melepaskan Tanah Melayu dengan termeterainya Perjanjian London.
Generasi muda masa kini turut didedahkan betapa pentingnya erti kemerdekaan dan tanggungjawab untuk mengekalkannya. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlu berbangga kita berada di Malaysia yang aman dan berdamai, dan kita patut hormat Perdana Menteri kita. I think it's very important for a country to have independence. It's very important because if you don't independence, if you are controlled by another country, you cannot to control myself. You cannot save. You cannot maybe save. Maybe not safe. Maybe I will listen to other countries the voice. Lots of things I should obey the law by the other countries. So I don't think it's not good. Kalau tanpa perpaduan, apa gunanya Yang Berhormat Datuk Najib Tun Razak menekankan konsep Satu Malaysia? Bagi saya, perpaduan adalah faktor paling utama untuk memastikan kemerdekaan itu kekal. Gagasan Satu Malaysia yang dilihat mampu menerapkan semangat toleransi sekaligus mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat. Apabila kita dapat membentuk minda kita, apabila dalam hati kita terbakar semangat patriotik, apabila hala tuju negara kita menjadi dokongan setiap rakyat Malaysia, insya-Allah itulah sambutan Hari Kemerdekaan yang sangat bermakna kepada kita. Kini ancaman baru bukan lagi dalam bentuk ketenteraan, tetapi lebih kepada penjajahan minda, semangat dan jati diri. Walaupun negara telah merdeka selama 54 tahun, rakyat perlu sedar ia boleh dirampas sekiranya masyarakat leka dan mudah terpengaruh dengan pemikiran yang salah yang disebarkan pihak tertentu. Bebaskan pemikiran dan terus sematkan perasaan cinta kepada negara. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-54. Merdeka! 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 Satu! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di atas kertas untuk acara. Dan setiap tahun pasti akan ada tema-tema sambutan kemerdekaan. Ia dilihat satu cara memotivasikan rakyat dan satu komitmen negara dalam mencapai dasar negara. Tema Hari Kemerdekaan telah diwujudkan bermula tahun 1970. Tema pertama sambutan kemerdekaan ialah Muhibah dan Perpaduan. Ia bertujuan menuntut masyarakat menunjukkan penyatuan, keamanan dan perpaduan antara setiap kaum di negara ini. Tema kemerdekaan ini dihayati bagi mewujudkan masyarakat maju, bersatu padu dan berjaya dalam semua lapangan. Masa sebelum itu berlaku pergolakan kaum, tu 13 peristiwa 13 Mei. Jadi sebab itu kita menyambut merdeka, kerajaan menetapkan bahawa kita bisa ada satu tema. Bermula pada itulah saya rasa tema dia Muhibah dan Perpaduan. Ini maknanya penting. Bagaimana kita nak menunjukkan slogan merdeka, kita menyambut merdeka itu dalam satu tema yang boleh menyatu padukan rakyat dan semua rakyat Malaysia menghayati dan memperjuangkan Muhibah dan Perpaduan. Biasanya dikaitkan dengan dasar kerajaan. Dan pertama sekali dasar pada Perdana Menteri yang tentang pembangunan negara, kestabilan negara, kepentingan masyarakat dan sosial budaya dan sebagainya. Umumnya, tema yang dipilih berkaitan dengan kesatuan, perpaduan dan kecemerlangan bagi semua rakyat agar masyarakat menghayati, memahami dan melaksanakan tema ini dalam konteks Hari Kemerdekaan. 33 tema kemerdekaan telah diwujudkan dan ada antaranya yang kekal seperti tahun 1988 hingga 89, tema Bersatu kekal selama 2 tahun. Tema Keranamu Malaysia, tema paling lama digunakan iaitu dari tahun 2000 hingga 2006. Temanya sama, Keranamu Malaysia. Kerana kita dapati rakyat di Malaysia, suasana politik Malaysia pada masa itu mungkin tak menentu ataupun kestabilan kita sebagainya. Jadi kita nak menunjukkan kasih sayang rakyat kepada negara, cinta kepada negara. Jadi berkorban untuk negara. Tema kemerdekaan harus dijadikan kepada rakyat dalam membentuk satu negara yang kuat dan berdaulat. Buktinya Hari Kemerdekaan disambut penuh perpaduan
dan masyarakat sama-sama dapat menikmati kemakmuran negara. Selain itu, tema turut dikaitkan dengan gagasan pemerintahan Perdana Menteri. Antaranya, jika dilihat, Datuk Seri Najib Tun Razak memperkenalkan gagasan Satu Malaysia pada tahun 2009 hingga kini. Tema berkisarkan Satu Malaysia, 2009, Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. 2010, Satu Malaysia, menjana transformasi. Tema bagi sambutan kemerdekaan yang akan diraikan pada 16 September ini ialah Satu Malaysia, transformasi berjaya, rakyat sejahtera. Inilah buat pertama kali ia diraikan pada 16 September bersamaan Hari Malaysia. Yang pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia tahu apa yang betul dan apa yang tidak dengan apa yang berlaku di negara kita sekarang. Kita mengamalkan unsur-unsur positif untuk selaras dengan keberkesanan negara kita dari semua aspek. Mungkin apa yang diorang harapkan daripada transformasi ini akan memberi kesan yang baik kepada rakyat itu sendiri, sama ada dari segi politik, sosial atau ekonomi. Jadi mereka mesti dah sasarkan sesetengah aspek agar matlamat yang diingini itu dicapai. Tema kemerdekaan itu sendiri pun dah menunjukkan betapa kita berpadu, walaupun berbilang bangsa, terdapat pelbagai berbilang kaum, rakyat dan juga agama, kita still dapat menghargai perpaduan dalam kita punya negara lah. Pada hari kemerdekaan inilah masyarakat harus jadikan ia tapak untuk bersatu, berdiri teguh sebagai satu bangsa Malaysia. Kehadiran cahaya mata sememangnya dinanti-nantikan oleh setiap keluarga. Lebih-lebih lagi jika diterima pada hari-hari istimewa seperti hari ini, iaitu Hari Kemerdekaan yang disambut serentak Syawal. Bagi Louis Lau, kelahiran bayi perempuan sulung yang diberi nama Quincy Sue ini bagaikan membawa tuah pada mereka selain senang mengingati tarikh kelahiran itu. I think it's a blessing. It's like everybody is celebrating with us together for the arrivals. Bayi seberat 3.15 kg itu dilahirkan 7.52 pagi tadi dan merupakan antara 4 bayi yang dilahirkan di Hospital Pantai Kuala Lumpur. Di Kedah, 18 bayi merdeka disambut di Hospital Sultanah Bahiyah. 14 adalah bayi perempuan, 4 lagi bayi lelaki. Bayi pertama selamat dilahirkan kira-kira pukul 12.09 pagi. Bayi comel seberat 2.36 kg itu diberi nama Nur Alia Alisha. Harap jadi orang yang berguna lah. Dan berbakti pada negara lah. Sementara itu, anak merdeka kedua dilahirkan Nurul Atika Abdul Rahman, 22 tahun, pada pukul 12.27 pagi, seberat 2.5 kg. Selang 3 minit kemudian, seorang lagi anak merdeka selamat dilahirkan Nur Azilah Zakaria, 27 tahun.